Apa komen Hadi Awang? Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang selepas diberikan tawaran oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk PAS menyertai Kerajaan Perpaduan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, menyatakan keterbukaan untuk Kerajaan Perpaduan menerima PAS masuk dalam kerajaan sekiranya parti PAS menyokong ataupun mengikuti syarat yang ditetapkan. Nah, saudara-saudara yang dihormati semua, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya di dalam muktamar PAS juga tidak menghalang berkaitan dengan isu tawaran dari Kerajaan Perpaduan untuk menyertai untuk PAS menyertai Kerajaan Perpaduan. Tetapi itu tidak menjadi perkara utama di dalam muktamar PAS. Nah, rupanya ini komen Hadi Awang. Disangkakan Hadi Awang menerima tawaran itu dengan begitu cepat. Rupanya di dalam muktamar PAS ini kenyataan Abdul Hadi Awang yang pasti mengejutkan ramai. Satu artikel dari Malaysia Kini, Hadi arah PAS tarik undi bukan Melayu pula. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dalam satu kenyataan mengarahkan anggota parti menarik undi bukan Islam pula setelah berjaya menguasai sokongan Melayu. Nah, adakah di sini sesuai dengan syarat yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini menunjukkan gambaran PAS ataupun Tan Sri Abdul Hadi Awang sudah mulai menerima syarat yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, di dalam kenyataan Hadi Awang, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengarahkan anggota parti menarik undi bukan Islam setelah berjaya menguasai sokongan Melayu. Seperti yang saya ada ingat apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam kenyataannya berkaitan dengan tawaran PAS untuk menyertai Kerajaan Perpaduan. Kalau saya tak silap, PAS kena menerima bahawa negara kita ini, Malaysia, adalah negara yang berbilang kaum, berbilang agama dan bangsa. Adakah ini satu gambaran daripada Hadi Awang, daripada PAS, bahawa PAS akan menyertai Kerajaan Perpaduan tidak lama lagi? Sesuai dengan kenyataan Timbalan Presiden PAS sendiri, Tuan Ibrahim, juga memberi gambaran akan menjadi kerajaan tidak lama lagi menurut Ashraf Wajdi Dusuki di dalam kenyataan yang lain. Dalam artikel ini, kita sudah berjaya menarik sokongan pengundi Melayu Islam dalam PRU15. Maka usaha yang penting dan berat yang mesti dilakukan adalah menarik sokongan pengundi bukan Islam dan bukan Melayu dalam pilihan raya umum ke-16. Bagi saya ini satu gambaran yang amat jelas dengan tawaran yang disediakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam artikel ini menyatakan, perkara ini penting untuk dibincangkan dan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, tersusun dan bijaksana, katanya dalam ucapan dasar sempena Muktamar Tahunan PAS di Shah Alam sebentar tadi. Artikel ini pada 20 Oktober jam 11.52 pagi. Bagi saya, secara pribadi, entah PAS masuk kerajaan ataupun tidak, itu adalah keputusan daripada kepimpinan PAS. Tetapi kalau kestabilan politik dapat dicapai dengan PAS menyertai Kerajaan Perpaduan, saya sebagai rakyat Malaysia amat menyokong tindakan itu. Tetapi kalau PAS tidak menyertai Kerajaan Perpaduan dan kestabilan politik masih dapat dicapai, bagi saya itu tidak masalah. Cuma saja kalau PAS menyertai Kerajaan Perpaduan, mungkinkah Perikatan Nasional akan bubar? Muhyiddin Yassin akan meletak jawatan. Muhyiddin Yassin akan membubarkan PN sebab tidak ada lagi PAS di dalam PN. Itu semua menjadi persoalan. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan ulasan ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk ulasan yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dengan satu lagi ulasan yang amat hebat hari ini bersama saya, berkaitan dengan apa kelebihan yang akan didapati oleh kepimpinan parti PAS sekiranya PAS menyertai Kerajaan Perpaduan. Nah, saudara-saudara, terdapat banyak pandangan ataupun terdapat banyak
respon daripada pemerhati politik, daripada orang ramai, dan saya rasa terutamanya kepada pengundi Kerajaan Perpaduan dan juga Parti PAS setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan keterbukaan pimpinan Kerajaan Perpaduan untuk menerima PAS masuk di dalam kerajaan. Walaupun tidak dinafikan, ada yang kata PAS sepatutnya kekal saja jadi pembangkang. Namun ada juga yang kata PAS juga sepatutnya masuk kerajaan. Nah, baru-baru ini kita mendengar Tuan Ibrahim Tuan Man dalam kenyataannya yang seolah-olah memberi gambaran akan kembali ke Putrajaya menjadi kerajaan. Dalam kenyataan Tuan Ibrahim baru-baru ini, 18 kerusi kita jadi kerajaan, banyak kerusi jadi pembangkang, tanda kiamat, seluruh Tuan Ibrahim. Nah, saudara-saudara, satu lagi artikel yang saya nak bahas, yang saya nak ulas. Satu ahli politik telah membuat kenyataan, yaitu Ashraf Wajdi Dusuki, senaraikan kebaikan jika PAS sertai kerajaan. Wow, ini pasti berita baik yang dinantikan oleh PAS. Sekiranya mereka dapat mendengar berkaitan dengan senarai ini, yaitu senarai kebaikan yang diterima jika PAS menyertai kerajaan. Oke, baik saudara-saudara, sebelum saya meneruskan ulasan hangat hari ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini, bantu saya untuk kembangkan lagi channel ini, untuk menyuarakan pendapat-pendapat ulasan-ulasan isu hangat politik di Malaysia. Nah, saudara-saudara, satu artikel dari Malaysia Kini, Ashraf senaraikan kebaikan jika PAS sertai kerajaan. Walaupun pada hakikatnya mungkin tidak semua orang akan setuju dengan ulasan ini, tetapi saya percaya ada juga yang akan setuju dengan ulasan ataupun dengan kenyataan dari Ashraf. Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki berkata, dakwaan bahawa Islam dan Melayu terancam tidak lagi boleh digunakan sekiranya PAS menyertai Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri. Ashraf berkata demikian sebagai memberikan salah satu kebaikan jika PAS menyertai kerajaan. Ashraf memetik kenyataan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan yang berkata PAS belum terima apa-apa tawaran rasmi menyertai kerajaan, dan kenyataan timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man, maafkan saya, yang menggambarkan PAS akan menjadi kerajaan tidak lama lagi. Adakah itu satu message daripada PAS bahwa mereka akan menerima pelawaan ataupun akan menerima tawaran dari Kerajaan Perpaduan untuk menyertai, untuk menjadi anggota komponen di dalam Kerajaan Perpaduan? Dalam artikel ini lagi, malah timbalan Presiden PAS awal-awal lagi memberikan isyarat bahwa Muktamar PAS tidak akan menghalang sebarang perbahasan mengenai kemungkinan menyertai Kerajaan Perpaduan, kata Ashraf. Kebaikan lain sekiranya PAS menyertai kerajaan, menurut Ashraf, adalah tiada lagi fatwa atau ceramah daripada pimpinan dan penyokong PAS yang mengkafirkan atau menyesatkan pihak yang berbeza ideologi. Selain itu, katanya di EP sekali lagi akan disucikan dengan fatwa-fatwa baru sebagaimana ketika PAS bersama parti itu dalam gabungan untuk menghadapi PRU pada tahun 1999, tahun 2004 dan tahun 2008. Kata Ashraf, UMNO pula akan kembali dibersihkan oleh PAS dan tidak lagi dilabel sebagai sesat, kafir, ahli neraka, munafik, sebagaimana ketika 22 bulan dalam kerjasama Muafakat Nasional dan Penyatuan Ummah. Tiada lagi istilah Malaysia menuju negara sekular kerana bersekongkol dengan parti DAP yang dilabelkan kafir dan sekular. Tiada lagi parti dalam Kerajaan Perpaduan, terutamanya yang mempunyai orang Melayu Islam seperti UMNO, Amanah dan PKR yang akan dilabel Barwa DAP, Penjilat DAP atau label-label kafir dan sebagainya apabila PAS sertai Kerajaan Perpaduan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan kembali dijulang
PAS sebagai pemimpin Islam yang suci dan bersih sebagaimana waktu PRU ke-10, ke-11, dan ke-12 dahulu, kata Ashraf. Baru-baru ini Taqiyuddin memaklumkan yang parti itu belum menerima sebarang pelawaan untuk menyertai kerajaan perpaduan. Taqiyuddin merujuk kenyataan Anwar dalam wawancara bersama Time Magazine. Sebelum itu, Tuan Ibrahim memberi gambaran bahwa PAS akan kembali ke Putrajaya tidak lama lagi. Nah, adakah kenyataan-kenyataan daripada kepimpinan PAS ini, yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man, yang seolah-olah memberi gambaran bahwa PAS akan kembali ke Putrajaya tidak lama lagi, menjawab pelawaan ataupun tawaran oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana sikap keterbukaan kerajaan perpaduan untuk menerima PAS masuk di dalam kerajaan perpaduan. Kita nak cakap tentang bersatu pula. Sudah pasti belum ada tawaran yang dinyatakan oleh kepimpinan kerajaan perpaduan terhadap parti bersatu yang dipimpin oleh Presiden Muhyiddin Yassin selaku pengerusi Perikatan Nasional. Walaupun kita tahu di dalam Perikatan Nasional, kekuatan utama PN saya boleh katakan adalah daripada PAS. Disebabkan beberapa kali pilihan raya diadakan, PAS membuktikan bahwa mereka cenderung untuk memenangi lebih banyak kerusi berbanding bersatu. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan tawaran terhadap PAS untuk masuk kerajaan, belum ada penolakan yang dilakukan ataupun dinyatakan oleh kepimpinan tertinggi PAS. Bahkan Muktamar PAS juga tidak menghalang tawaran Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, tetapi tidak menjadikan itu isu utama di dalam Muktamar PAS. Tapi sesuai dengan kenyataan Ashraf bahwa ini adalah kebaikan yang akan diterima oleh PAS sekiranya PAS menyertai kerajaan perpaduan. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, Anda boleh komen di bawah. Adakah PAS boleh menyertai kerajaan perpaduan? Yang pertama, relevan atau tidak? Yang kedua, ataupun PAS kekal sebagai pembangkang, kekal dengan Perikatan Nasional bersama dengan Perikatan Nasional menjadi pembangkang yang setia. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja ulasan kali ini. Jangan lupa tekan butang like. Anda boleh share video ini kepada ramai orang dan tekan juga butang subscribe. Terima kasih kerana menonton.